bersama dengan TKSU Datuk Dr. Alvin, yang bagi Datuk Haji Cik Roslan Cik Daud Timbalan KSU Perancangan dan Perhubungan Kementerian Wilayah Persekutuan, Encik Muhammad Musabri bin Syahrum, Ketua Pengarah Kanan Seksyen Smart City Perpadanan Putrajaya, yang berbahagia Datuk Abdul Arif bin Rami Timbalan, Ketua Pengarah FAMA, pegawai-pegawai kanan Kementerian Perdagangan Negeri Hadapan Pengguna, wakil penyedia e-wallet dan peniaga pasar tani Putrajaya, wakil-wakil media, tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, saya merakamkan peragaan dan ucapan terima kasih kepada Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP), Kementerian Perpadanan Putrajaya (PPI), Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (PAMA), dan pemain atau penyedia bidang e-wallet iaitu Maybank, Touch and Go dan Axiata atau PUS. Tak lupa juga saya ingin mengucap terima kasih kepada semua peniaga di Pasar Tani Putrajaya, kerana tanpa mereka harapan kita pihak kerajaan untuk memastikan semua peniaga menerima agenda digitalisasi ini mungkin tidak akan dapat direalisasikan. Untuk itu, suka kita, saya amat gembira untuk mengumumkan bahawa penggunaan e-wallet di Pasar Tani Putrajaya adalah 100%. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, hadirin-hadirat yang berbahagia sekalian, tanggal 19 Februari 2021, YAP Perdana Menteri telah melancarkan My Digital dan rangka tindakan blueprint ekonomi digital Malaysia. Antara lain, sasaran My Digital ialah memastikan 875,000 pengusaha mikro, kecil dan sederhana menerima atau menggunakan e-dagang, memberi peluang sebanyak 500,000 peluang perniagaan, serta memberi sumbangan dijangka sebanyak 2.6% kepada KDNK menjelang tahun 2025. Dan menurut Bank Negara, penggunaan e-wallet juga menunjukkan peningkatan di mana pada tahun 2020 nilai transaksi e-wallet adalah 0.6 bilion berbanding pada 2019 hanya 0.3 bilion sahaja. Peningkatan sebanyak 131% ini menunjukkan trend yang baik. Menunjukkan satu trend yang baik bahawa pengguna transaksi tanpa tunai telah menunjukkan peningkatan, mungkin juga disebabkan oleh pandemik COVID-19. Pada Januari 2021 tahun ini, KPDI CP telah menggerakkan susung kerja bagi memastikan agenda digitalisasi ini menjadi objektif utama sektor peruncitan. Terima kasih kepada Cik Ali. Dan pada masa tersebut, kementerian tidak terfikir bahawa pandemik 19 ini akan berkesan yang agak besar dalam aspek kehidupan, termasuklah sektor peruncitan. Jadi secara kebetulan kita dah merancang bila datang pandemik, maka ianya dah lain dengan apa yang kita rancang. Untuk makluman, sebanyak 93% daripada 9,298 pemain industri dan sektor peruncitan yang berada secara langsung di bawah kawal selia KPHGB telah menggunakan pakai e-wallet, ya, sebanyak 93%. Namun, tumpuan utama kementerian ialah keperluan bagi peniaga di peringkat mikro dan kecil serta dapat menerima serta menggunakan pakai e-wallet. Untuk makluman, kita untuk yang jaya, yang hypermarket, yang mall besar kita tak bimbang sangat penggunaan wallet. Cuma kita bimbang pemain-pemain kecil, peniaga-peniaga pasar malam, peniaga-peniaga pasar tani dan sebagainya, yang mereka merasakan bahawa wallet ini suatu benda yang asing bagi mereka. Jadi tugas kementerian ialah memberi pendidikan, memberi advokasi dan penerangan. Sebab kita tak mahu dalam keadaan trend masyarakat nak menggunakan e-wallet, negeri ini tertinggal. Jadi kita merasakan ini menjadi tanggungjawab kita di kementerian, tanggungjawab kita bersama di kementerian untuk memastikan negeri ini tidak tertinggal. Kerana janji Perdana Menteri, no one lag behind, yang tidak siapa pun yang akan tinggal dalam keadaan pandemik.
terima kasih kepada Cik Ani, KSU dan semua pegawai yang berinisiatif memastikan ini akan dapat direalisasikan. Alhamdulillah, pagi ini terlancar. Gajah bersedar bahawa apabila negara ingin menerima digitalisasi serta norma baru dalam perniagaan, maka kerajaan perlu mempromosi kaedah digitalisasi yang paling sesuai kepada peniaga. Keperluan artificial intelligence, augmented reality serta data raya bukanlah satu keutamaan bagi pemain-pemain kecil ini. Peniaga mikro dan peniaga kecil serta sederhana ini tidak memerlukan robotik. Memadai mereka hanya perlu akses kepada e-wallet dan e-dagang, dan kos pelaburan e-wallet begitu minima ataupun tiada kos langsung. Namun, nilai tambah yang diberikan oleh perkhidmatan ini amat meluas dan amat memberangsakan. Sebab itu, kita menyeru kepada semua peniaga, semua peruncit untuk mendaftar ataupun terlibat dengan e-wallet ini. Kita nak dunia ke arah trend ke arah e-wallet. Antara lain kemudahan e-wallet ialah yang pertama, rekod kewangan yang tersusun 10 atau 20 tahun lepas adalah sukar untuk pastikan peniaga mikro atau kecil di kalangan berusaha berputera mempunyai rekod simpanan yang tersusun. Program demi program latihan diadakan bagi memastikan peniaga berputera utamanya mampu bersaing melalui pengurusan urus strategi yang baik, good governance. Namun dengan adanya e-wallet ini, tuan-tuan, secara otomatik penggunaan ini akan dapat menyimpan rekod apa yang kita laksanakan secara tidak langsung kepada pengguna e-wallet ini. Artinya, bila kita daftar e-wallet, peniaga-peniaga tak perlu buat kiraan lain. Itu automatik. Apa yang tersimpan, apa yang telah dibuat transaksi dalam pengurusan stok dan rangkaian perkara. Yang kedua, akses kepada penyamar mikro. Penyediaan e-wallet untuk turut menyediakan kemudahan pembiayaan mikro kepada pemegang e-wallet mereka. Malahan, permohonan ini amat mudah tanpa melibatkan dokumentasi fizikal kerana dilaksanakan secara digital. Permohonan pembiayaan mikro ini amat mudah dan sekiranya memenuhi syarat hanya mengambil masa kira-kira 1 hari saja untuk kelulusan. Ada pelbagai lagi kemudahan yang diperolehi melalui e-wallet ini. Malahan kebanyakan penyedia e-wallet utama telah menggunakan pakai kemudahan integrasi Duit Now yang ditawarkan oleh Paynet Sedang Berhad. Integrasi ini memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli walaupun mereka menggunakan platform e-wallet yang berbeza. Sebagai contoh, penjual yang menggunakan kod QR Maybank ataupun MAE boleh melakukan aktiviti jual beli dengan pembeli yang menggunakan aplikasi e-wallet Touch and Go. Dan mereka boleh saling bersilang bersaing. Justru pelancaran inisiatif digital penerbitan atau Retail Digitalization Initiative atau REDI, REDI adalah bertepatan dengan perkembangan semasa. 98% peniaga dalam sektor penerbitan adalah terdiri daripada peniaga mikro, kecil dan sederhana. Maka langkah KPDN SCP untuk memperkenalkan REDI pada hari ini bagi memastikan peniaga di bawah negeri tidak ketinggalan dengan model baru perniagaan secara digital. Kemudian, Kementerian Sedia Maklum bahawa adalah menjadi suatu cabaran kepada kerajaan untuk engage dengan semua peniaga. Cabaran kita bukan suatu perkara yang mustahil untuk kita nak engage dengan semua peniaga. Oleh itu, Kementerian memberi fokus kepada beberapa kategori peniaga, utamanya yang terlibat seperti pasar tani, pasar awam di seluruh negara. Untuk maklumat, terdapat 306 pasar tani di seluruh negara melibatkan lebih kurang 12,800 peniaga. Kementerian berharap dengan sinergi strategi bersama dengan FAMA, pihak penguasa tempatan, PBT serta setiap KPD IGP negeri dijangkakan lebih daripada 100 pasar tani dan pasar awam akan turut menyediakan kemudahan e-wallet kepada pengguna. Itu harapan kita. Sekiranya ini dapat dilaksanakan, Kementerian yakin ia akan memberi satu motivasi kepada peniaga mikro
kecil dan sederhana yang lain untuk turut serta memberi pilihan kepada pengguna untuk membayar tanpa tunai atau menggunakan digital ataupun cashless transaction. Kemudian juga merakamkan perhatian terima kasih sekali lagi kepada Kementerian Luar Persatuan, Pembadanan Putrajaya serta bersama-sama membantu peniaga untuk beralih kepada digitalisasi ini. Pembadanan Putrajaya bersetuju bahawa penggunaan e-wallet akan dijadikan antara syarat untuk pembaharuan lesen meniaga di Putrajaya. Ini satu benda yang bagus. Untuk nak membaharui lesen Putrajaya mesti ada penggunaan e-wallet. Ada dinyatakan syarat ini turut membantu meningkatkan kadar penggunaan e-wallet di Putrajaya dan berdasarkan semakan dengan kajian APDFEB, tahap penerimaan e-wallet sehingga 31 Mac 2021 minggu lepas sekitar 50% sahaja di Putrajaya. Kita percaya dengan usaha onboarding yang telah dilaksana dan sedang digerakkan, Putrajaya akan mencapai 90% ataupun 100% penggunaan e-wallet menjelang tahun hadapan, insya-Allah. Itu bersama perlu perdebat antara kita dengan Putrajaya. Pelaksanaan fasa kedua merupakan fasa penting kerana ia akan memberi satu momentum kepada agenda digitalisasi negara, terutama untuk pemain industri sektor peruncittan. Justru kami di Kementerian mengharapkan agar KPDIJP negeri membantu serta melaksanakan sungguh-sungguh agenda nasional ini bersama rakan strategik seperti dengan Kementerian Luar Persatuan, Kementerian Perumahan dan Kajian Tempatan, KPKT, Wama, Bank Negara, PBT, Pak Kuasa Tempatan serta pihak pengusaha pasar tani dan pasar wang amat-amat dialih-alihkan. Saya juga berharap agar rakan strategik seperti e-wallet, rakan strategik penyedia e-wallet ini seperti Maybank, Touch & Go, Axiata dan banyak lagi akan dapat menggandakan usaha untuk melaksanakan sesi onboarding ataupun advokasi bersama dengan agensi kerajaan yang terlibat. Sukacita juga saya ingin menyatakan bahawa pelantiran ready retail digitalization pada hari ini telah mendapat perhatian istimewa daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, yang mana SSM pada hari ini telah bersetuju untuk memberi motivasi kepada pengunjung pasar tani Putrajaya dengan menyediakan sebanyak RM10,000 voucher, e-voucher. Itu siapa saja yang download e-wallet pada hari ini, yang pengunjung ke Putrajaya ini akan mendapat automatik RM20 masuk dalam e-wallet mereka. Dan ini terima kasih kepada SSM, terima kasih Daun Meladi. Lain kali minta buat lagi. Kementerian amat berharap dengan sumbangan SSM ini, agensi di bawah, iaitu agensi di bawah KPDIJP akan dapat membantu sedikit sebanyak peniaga pasar tani yang menghadapi tempoh sukar sepanjang COVID-19 yang masih lagi melanda. Oleh itu, marilah kita berbelanja untuk negara serta bantulah untuk proses pemulihan ekonomi negara. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja ucapan saya pada petang ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan inisiatif penting dalam sektor peruncittan ataupun Digitalization Initiative Ready. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.